Tak ingat. Assalamualaikum rakan-rakan media sosial yang saya harikan di dataran Kemerdekaan Shah Alam. Sementara menunggu ke kedai makan, saya bersama isteri ingin berkongsi sedikit tentang sejarah. Bukan sejarah saya, sejarah kita. Saudara-saudari sekalian, sejarah kita adalah garis masa kehidupan kita, timeline. Salah satu caranya through time, melihat kejayaan dan kesilapan dari sejak kecil sehingga sekarang, malah meramal masa depan. Dia merangkumi kesedihan dan kegembiraan. Tidak pernah boleh kita padam. Segala insiden dan peristiwa tidak boleh kita lupakan. Sentiasa terpahat kuat, terpasak kuat dalam minda. Apatah lagi suatu yang sangat penting. Tetapi pada masa yang sama, kita juga selalu lupa sejarah hidup kita apabila dia tidak lagi penting atau kita mentafsirkan tidak penting. Mengenang sejarah ini satu kecerdasan emosi. Ia sangat penting. Dia adalah kebolehan kita mengurus diri hidup ini. Walaupun sejarah tidak pernah sama dengan masa depan kita. Sejarah kita masa dulu muda-muda sihat, sekarang pun sihat, tapi tak tahu masa depan. Hanya Allah yang tahu. Kalau dulu kita pernah mencatat satu kejayaan dalam pencapaian akademik, tidak selama-lamanya kita pandai. Jadi sejarah tidak pernah memberi tafsiran ataupun memberi satu ramalan untuk masa depan kita. Mengenang sejarah ini hanyalah kesedaran diri, mencermin diri, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang telah kita lakukan kesilapan, dan apa yang telah kita akan ingin lakukan. Walau bagaimanapun, kita sentiasa boleh reframe, mentafsir semula sejarah kita, supaya dia sentiasa memberi makna yang baik. Segala kejayaan dan titik hitam jangan ditafsir sedemikian, sebab dulu kita berbeza. Sekarang ni kita boleh mentafsir semula agar perkara-perkara tidak penting itu menjadi penting sekarang, ataupun perkara-perkara yang sangat signifikan kita lupakan. Tidak perlu menghambat kita, menyebabkan kita rasa bersedih. Sejarah sentiasa boleh memberi inspirasi kepada kita, apatah lagi pada anak cucu. Saudara-saudari sekalian, memadam konten sejarah ini, memadam detik-detik penting sejarah ini yang boleh dilihat, diukur, sama sekali mustahil. Tidak mungkin kita boleh memadam detik sejarah kita. Tidak mungkin kacang boleh lupakan kulitnya, tidak mungkin ulat boleh melupakan daunnya. Sejarah dah jelas dah. Tidak boleh kita melupakan sejarah. Tidak mungkin kita boleh tidak mengenang jasa orang. Tidak boleh kita melupakan budi baik orang. Melupakan asal usul. Sebenarnya mereka yang berjaya melakukannya adalah apabila mereka mentafsir semula. Mereka melihat konteks yang berbeza, menyebabkan mencipta state yang berbeza, emosi yang berbeza, lantas tindakan yang berbeza. Tapi jangan sekali-kali kita mentafsir semula jasa ibu bapa. Tidak ada orang yang boleh mentafsir semula jasa ibu bapa yang tidak mungkin dapat kita balas. Boleh kita balas kurang-kurang, tidak pernah boleh kita membalasnya. Kita hanya sejarah ini, saudara sekalian, adalah kontennya, fakta. Dia adalah fakta. Dari lahir tak pernah ubah pun. Nama itu boleh ubahlah di pendaftaran. Apa yang berlaku secara silam kita sentiasa boleh lihat dan dengar. Tidak boleh kita sama sekali mengubahnya lah kan. Dulu bodoh, biasa sarapi corot, mana boleh cerita ke orang, kita terror, tak ada. Menipu lah tu. Tetapi sejarah konteksnya, perasaan kita ketika itu sentiasa boleh tafsir semula. Bagaimana perasaan kita dulu sedih, kita boleh melihat semula supaya ia sebenarnya penting. Bagaimana kita dimarahi oleh guru ni ataupun dimarahi bapa, kita melihat semula kemarahan kita ketika dimarah dulu, baru kita sedar itulah penting yang menjadikan kita siapa. Dia membina bagaimana kita bertindak dan sikap yang baik. Sentiasa kita melihat itulah teladan yang menjadi sepadan kepada kita.
Ataupun bagaimana kita melihat saudara-saudari yang telah saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Sudah tentulah kita dapat sentiasa associate kesedihan. Kita melihat sedetik-detik sejarah penting dengan mereka, sangat-sangat kegembiraan. Pada masa yang sama, kita tidak boleh sesekali menafikan kita sentiasa melihat kesilapan kita. Perasaan kita sentiasa diburu kesedihan apa yang tidak kita lakukan ataupun kita silap melakukan. Tapi walau bagaimanapun, kita boleh mentafsir semula supaya dia menjadi motivasi kepada kita, supaya kita lebih beringat-ingat masa depan untuk melakukan terbaik masa depan kita. Sejarah kita dengan orang sentiasa boleh ditafsir menjadikan motivasi tupai. Saudara-saudari sekalian, sejarah kegagalan hidup, salah laku, mencuri, misalnya sikap buruk, sentiasa boleh ditafsir semula. Bagaimana kawan lah, bukan saya, dikejar orang mencuri jambu misalnya, kita sentiasa boleh melihat kembali bahawa mencuri itu sebenarnya satu kesalahan besar. Kita boleh melihat apa juga kegagalan hidup kita menyebabkan kita melihat semula dengan perspektif sekarang. Bagaimana kita sentiasa berubah fikiran, sentiasa mau menjadi seorang yang berguna. Sejarah kegagalan sentiasa menjadi petunjuk kita supaya tidak lagi gagal. Sejarah kegagalan kita dulu boleh dilihat semula, dia hanyalah maklum balas supaya kita lebih berupaya, berhati-hati untuk melakukan yang lebih baik. Kalau kita nak berkongsi sejarah, kongsilah berdasarkan kepercayaan sekarang. Tidak pernah orang berkongsi sejarah kejayaan atau sejarah kegagalan berdasar pengalaman atau kepercayaan dulu. Orang tak peduli. Tapi keupayaan kita membongkar sejarah kita dalam perspektif sekarang, kepercayaan sekarang, melihat state sekarang. Maksudnya kita mengupas dalam pemikiran sekarang, bukan dulu. Dulu sebab tu kita silap. Dia satu perkongsian yang bijaksana. Kita berkongsi dengan sedikit perubahan konteksnya. Kita biasa lakukan, bercerita dengan orang, menambah sikit kan, supaya dia lebih dramatik dan lebih sensasi. Kita selalu padam sikit, herald sikit, generalize sikit, supaya perkongsian kita sentiasa mendapat perhatian. Dan perhatian orang itulah yang penting, yang memberi pengajaran dan inspirasi kepada mereka. Mereka belajar dari pengalaman yang kita pernah lakukan. Saudara, akhir sekali lah, mengenang sejarah ni sentiasa boleh dipinda, tapi konteksnya, jangan kontennya. Kisah Mak Kilau terbaru lah. Dah ramai orang lupa Mak Kilau ni. Tak siapa tahu pun Mak Kilau. Tapi apabila dia didokumentkan sebagai filem yang lebih sensasi, dimasukkan unsur-unsur dramatik dan seni silat sebagainya, dilihat sangat istimewa. Barulah orang dapat melihat Mak Kilau itu adalah nama besar, nama yang istimewa dalam sejarah Melayu. Begitu juga Hang Jebat misalnya, sentiasa ditafsir semula, diubah cara berfikirnya, menyebabkan dia sentiasa dikenang, kadang-kadang tidak. Kita sentiasa boleh mengubah cara berfikir, mengenang orang-orang besar, supaya sentiasa mendapat petunjuk dan teladan kita. Janganlah sampai nanti ada usaha mentafsir semula cimpeng, walaupun pernah dilakukan oleh mereka itu, termasuklah mereka ini. Bagaimana Mak Sabu menggubal komunis itu berjasa. Tidak, itu tak boleh. Itu dah jelas faktanya. Tetapi saya sukalah cerita kita ni mentafsir semula supaya lebih menarik. Jadi saudara-saudari sekalian, saudara-saudari pun bolehlah mentafsir semula sejarah saudara-saudari supaya lebih baik. Jangan dikenang sangat titik hitam itu. Jadikan dia pengajaran dan sedikit twist akan mengubah cara berfikir. Betul, darling? Ada apa-apa? Tak dengar? Assalamualaikum. Semoga perkongsian bermanfaat.